forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kak Amir terhadap isu apa. Khairi kritik Dr. Zaliha berdiam dari kenyataan King Sing. Kita baca lagi sikit. Bekas Menteri Kesihatan Khairi kemudian mengkritik bergantinya Dr. Zaliha Mustafa kerana berdiam dari berhubung kenyataan Menteri Pelancongan. Kemudian saya baca pula, fahami sanggah Khairi. Adakah dulu kamu dalam kabinet lemah? Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menyanggah sindiran Khairi Nyamuddin yang menyifatkan bahawa menteri dalam kerajaan Pemudaan lemah. Fahmi yang juga cakap kerajaan berkata sindiran Khairi itu mungkin dibuat berdasarkan perselisihan bahan lama antara beliau dan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon daripada Datuk Kam Amir di akhir tiap komen macam biasa. Dalam keadaan begitu, saya nampak juga ini kerenah orang politik. Saya nampak pula sekarang ini Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil sudah pun terjebak dengan perbalahan dengan Khairi Jamaluddin. Kerana tak senang lah kerana Khairi menyifatkan beberapa menteri dalam kerajaan perpaduan lemah. Jadi selaku jurucakap kerajaan, Fahmi berkata sindiran Khairi itu mungkin dibuat berdasarkan perselisihan lama antara beliau dan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing. Ahli Parlimen Lama Partai juga menyifatkan sindiran bekas Menteri Kesihatan tersebut tidak sesuai. Biarpun Kabinet mungkin memiliki beberapa kelemahan dalam melaksanakan fungsi atau tugasnya. Sebab itu katanya, ketika dia dalam kerajaan, was it half past 7 Kabinet? Mungkin Kabinet yang lemah. Saya dan beliau, kita sama-sama tidak sempurna. Justru perlulah kita menilai perkara ini secara profesional dan bukan menyalahkan orang. Dia kata dia menyokong rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam. Tapi kenyataan yang dibuat oleh mantan Menteri Kesihatan itu nampak gaya menyalahkan menteri-menteri dalam kerajaan. Saya nampak sudah ada bibit-bibit perbalahan. Sebab itu usaha-usaha dia nak masuk menyertai Parti Keadilan rasa sukarlah. Kalau dah terjebak dengan perbalahan dengan menteri-menteri daripada Parti Keadilan. Sebab itu keadaan sekarang ni saya nampak sudah berbalah. Lebih teruk lagi sekarang saya, sebagaimana yang saya laporkan semalam. Apabila pengurusi Parti Bersatu Malaysia Perlis, itu Abu Bakar Hamzah, dia kata dia mendakwa ada pemimpin dalam parti itu cuba menikam beliau dari belakang sehingga tidak terpilih sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Itu Esko Kerajaan Negeri Perlis. Nampak gayanya perbalahan berterusan antara pimpinan Bersatu di Perlis dengan pimpinan PAS. Katanya dua pemimpin Bersatu negeri itu didakwa sebagai dalang yang menghalang pelantikannya untuk jawatan Esko. Dakwa Abu Bakar, mereka mengatur agar Menteri Besar Muhammad Syukri Ramli menolak pelantikannya bagi jawatan berkenaan walaupun beliau merupakan timbalan pengurusi Perikatan Nasional di negeri Perlis, saudara. Jadi dia kata saya akan ambil tindakan dan lapor dua dalang utama ini yang membelakangkan keputusan parti memandangkan nama saya telah dicadangkan sebagai Esko oleh Presiden Bersatu. Itu katanya saudara. Jadi melalui pelantikan Esko Penggal itu, Abu Bakar mendakwa sekali lagi beliau dinafikan pelantikan jawatan berkenaan dan diganti dengan dua ahli Dewan Undangan Negeri Tambun Tualang Wan Zikri Aftar Ishak. Dia membidahlah pelantikan Wan Zikri kerana katanya masih muda. Malah mendakwa tidak memegang sebarang jawatan dalam Bersatu Negeri. Wan Zikri masih muda, tak ada jawatan dalam Bersatu. Sedangkan saya adalah pengurusi Bersatu Negeri. Malah kalau dilihat pada usia, ni 95% dalam pentadbiran ini adalah wakil PAS dan bukannya Bersatu. Nampak gayanya sekarang ni perbalahan di Perlis antara Bersatu dan juga PAS semakin melebar. Sebab itu semalam saya dah katakan bahawa Saudara Abu Bakar mengisytiharkan perang dengan Menteri Besar. Apakah kedamaian? Saya melihat bahawa yang paling penting sekarang ni, selalu saya katakan, bukan jawatan, yang penting rakyat harus disantuni. Kalau pemimpin berterusan bertelagah hanya kerana jawatan, akhirnya rakyat yang keadaannya yang terjebak dengan masalah. Itu yang selalu saya katakan, bahawa kadang-kadang mereka ni lebih mementingkan jawatan daripada kepentingan membela rakyat. Masa nak bertanding, berjanji untuk membela kehidupan rakyat. Selepas dapat jawatan, dimenang, diletak oleh rakyat sebagai wakil rakyat. Yang penting sekarang ni adalah jawatan.
Sebab itu sekarang ni saya nampak, ini laporan saya daripada Pilihan Raya Kecil Kemaman. Awal pagi tadi sebagaimana yang saya laporkan bahawa di bandar Kemaman secara hujan renyai. Bagaimanapun suasana hari penamaan calon bagi Pilihan Raya Kecil Kemaman walaupun ada hujan renyai namun tetap panas. Apabila pusat penamaan calon di Dewan Berlian Utama Majlis Perbandaran Kemaman, apabila kedua-dua penyokong parti mula berhimpun sejak awal 8 pagi. Saya ribuan. Tapi bagaimanapun pihak polis berjaya meletakkan mereka sebelah kiri penyokong-penyokong PAS, sebelah kanan penyokong UMNO. Ramai saya. Dan kabarnya seramai 419 orang. 419 orang pegawai dan anggota polis ditugaskan untuk memastikan kelancaran proses penamaan calon. Sampai itu, sejumlah 25 jalan ditutup dari jam 8 pagi sehingga 12 tengah hari bagi melancarkan proses penamaan. Dan di Dewan penamaan calon hanya pencadang dan penyokong saja dibenarkan masuk. Sementara yang lain tunggu di luar lah. Sehingga jam 10 pagi sebelum calon yang layak bertanding diumumkan oleh pegawai pengurus Pilihan Raya Kecil Ahmad Farhan Abdul Wahab. Perlu diingat saya, di Kemaman mempunyai 141,790 pemilih. Ini berdasarkan pada daftar pemilih terkini tambahan Ogos yang dikemas kini sehingga 3 Oktober. Merangkumi 141,382 pengundi biasa, 387 anggota polis, 9 tentera dan pasangan serta 12 orang pengundi yang tidak hadir berada di luar negara. Dan tadi telah pun diumumkan bahawa pengundian akan diadakan pilihan raya pada 2 Disember nanti. 2 pertembungan macam saya katakan semalam, the clash of the titan antara mantan Panglima Angkatan Tentera. Itu Tan Sri Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Afendi, Raja Muhammad Nur dari Barisan Nasional bertembung dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar mewakili parti PAS. Demikian diumumkan oleh pegawai pengurus PRK. Tak ada calon bebas, tak ada calon, 2 saja. One by one kali ini. Kita tuan saya baca detail sikit lagi dekat berita harian ni. Ahli Parlimen Lemah Partai itu menyifatkan sindiran bekas Menteri Kesihatan berkenaan tidak sesuai biarpun Kabinet mungkin memiliki beberapa kelemahan dalam melaksanakan fungsi atau tugasnya. Ketika beliau hadir dalam kerajaan, was it half past even Kabinet yang lemah. Saya dan beliau, kita sama-sama tidak sempurna. Justru perlu nilai perkara ini secara profesional dan sama. Faiz sokong perang undang-undang RUU Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 atau RUU Generasi Penamat GEG, tetapi semuanya perlu dibuat dengan betul sebelum ia diperkenalkan, katanya. Hari kemarin dipetik berkata Kim Seng yang mempersoal RUU GEG seolah-olah tidak mengetahui kaitan tabiat merokok dan kanser, selain mempersoal kewibawaan ahli Parlimen Bintul itu sebagai menteri. Tuan Khairi macam-macam lah dia keluar ni, dia mau kritik orang pula. Dia dulu masa dia dalam kerajaan, tak tahulah apa yang dia buat. Mari terus menyokong kat Jampuran dan PWN Ibrahim. Assalamualaikum.